Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Yas'alunaka, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan bersama Dr. Ahmad Asyarbasi. Dr. Ahmad Asyarbasi. Doa ketika hendak tidur dan bangun tidur. Ada orang tanya Syekh ni nak. Saya ingin mengetahui ucapan doa yang selayaknya saya baca tak kala hendak tidur. Nak tidur tu baca doa apa dah. Sehingga saya merasa tenang dan juga bentuk ucapan doa ketika bangun tidur. Sehingga saya dapat membuka lembaran hari saya dengan salah satu sebab yang mendatangkan kebaikan. Gitulah soalan tanya Syekh ni. Syekh pun jawab. Mudah-mudahan doa yang terdapat dalam sunnah Nabi berikut ini adalah doa yang paling memadai untuk dibaca secara berulang-ulang ketika hendak tidur. Tapi aja hak panjang dah. Sebenarnya ya gabung antara beberapa hadis dah. Kita ambil pun tak apa dah. Ada. Ambil hak mudah-mudah pendek, hak kita boleh istiqamah. Kalau panjang doa tak boleh nak amal payahlah. Kecuali kita ni lebah sangatlah. Tok guru kata kita ni tok lebam nah. Kita ni rajin bolehlah, tapi kepa orang awam ni biasanya panjang-panjang kat. Berselerik pakai tak buat terus tak. Macam orang haji kata tekok doa. Tawah doa macam-macam doa. Sekarang sebab tak ada sahabat dah. Kelorak ni nak. Jadi kita sekadar yang mampu saja dah. Buat kedegak kita dah. Okey. Dia kata doa ni salah satunya doa ni nak. Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika. Wa a'udzu bika minka. Allahumma inni la astati'u an uballigha sana'an 'alika wa la harastu. Walakin anta kama asnaita ala nafsika. Allahumma bismika ahya wa amut. Allahumma rabbas samawati wal rabbal ardi wa rabb kulli syai' wa malikah. Fanikal hamdi wan nawa wa manzilal tawrati wal injil wal qur'an. A'udzu bika min syarri kulli dhi syarr wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر اللهم إنك خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها اللهم إن أمتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة باسمك ربي وضعت جنبي فاغفر لي ذنبي اللهم كني عذابك يوم تجمع عبادك اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. Doa ni kita sahih banyakkan ni tak? Dia capur sikit lah. Tapi nak banyakkan hadis ni sahih lah. Doa ni bagus lah. Jadi cuma ni gabung-gabung tu ada jadi panjang sikit tak. Ada setengah hadis tu cerita sekerak. Macam doa iftitah kita lah tak. Doa iftitah kita ni. Allah berkabira alhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila sekat tu. Hadis lain. So hadis ni. Wajah tu wajah allazi fataras sama sampai habis tu. Hadis lain pula. Gitulah nak yang bunyinya. Jadi ada yang gabung-gabung dah. Jadi kita pun lah. Kadang-kadang kita terima tu seolah takut. Allah berkabir alhamdulillah katsira subhanallah berkata wa asila. Kalau baca sekat tu rasa apa bukan baca doa iftitah setengah-setengah kita dah. Dah. Jadi padahal kalau kita nak lorak jangan tinggal doa iftitah sembahyang sunat pun. Sembahyang sunat qabliyah ke ba'diyah pun. Apa sunat tarawih pun. Kalau lorak setara mana pun bacalah doa iftitah pendek. Bukan pendek maksudnya riwayat yang sebenarnya ada khusus, sebenarnya lengkap dah. Dia ada khilaf ulama. Ada setengah ulama kata boleh gabung antara doa-doa adalah hadis sahih tu. Doa-doa tu tak sahih pun boleh juga. Doa ni lah. Doa-doa tu boleh gabung. Nabi buat masa ni, hak ni. Setengah ulama dia kata boleh gabung. Dia ada hikmah. Nabi kadang-kadang dia baca doa ni. Kadang-kadang dia baca doa ni. Walaupun maknanya comel-comel belaka, tidaklah mesti kita gabung. Dia kata tak berapa molek gabung. Itu pendapat ulama lah. Di sininya tak apalah. Sini kita rasa nak ada setengah-setengah tu macam gabung lah. Tak apalah, yang pentingnya kita baca makna dia dulu. Kita baca panjang saat ni dah. Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatika. Dan seterusnya lah sampai habis ni dah. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada ridhamu dari murkamu. Aku berlindung kepada ampunanmu dari siksaanmu.
Tak aku berlindung kepadamu darimu. Dari kemungkinanmu lah tak. Ya Allah, sungguhnya aku tidak mampu menyampaikan pujian yang layak untukmu. Walaupun aku tamak untuk itu, akan tapi engkau adalah sebagaimana engkau berikan pujian kepadamu. Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, Tuhan dan Raja segala sesuatu, Zat yang membelah isi dan biji, Zat yang menurunkan Taurat, Zat yang membelah Zat yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan setiap orang yang memiliki kejahatan, dan dari kejahatan setiap sesuatu yang melata, yang engkau genggam ubun-ubunnya. Engkau adalah yang maha awal dan tidak ada sesuatu sebelum engkau. Engkau adalah yang akhir dan tidak ada sesuatu sesudahmu. Engkau adalah yang nampak dan tidak ada sesuatu di atasmu. Engkau adalah yang zahir dan tidak ada sesuatu tanpamu. Maka tunaikanlah hutangku dan lepaskanlah aku dari kefakiran. Ya Allah, sungguhnya engkau telah menciptakan diriku, dan engkau lah yang akan mematikannya. Di tanganmu lah kematian, di tanganmu lah mati dan hidupnya diriku. Ya Allah, jika engkau mematikannya, maka ampunilah ia. Dan jika engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Dengan namamu, wahai Tuhanku, aku membaringkan badanku. Ampunilah dosaku. Ya Allah, peliharalah aku dari siksaanmu pada hari di mana engkau mengumpulkan hamba-hambamu. Ya Allah, aku serahkan diriku padamu. Aku hadapkan wajahku ke hadapanmu. Sungguh tidak ada tempat berlindung dan tidak ada penyelamat darimu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan dan kepada Nabi yang telah engkau utuskan. Gitulah dah. Itu maknanya comel benar lah. Kalau kita moleknya kita ambil tak. Kalau buat kak ke gapo, buat kertas gapo kita tepek ataupun kita tak kat tidur kita ke. Dekat kepala tidur kita kat baca dah. Molek lagi baca dengan terjemahan makna lah, supaya kita boleh hayati makna dia dah. Okey. Gitulah maksudnya dah. Tu doa nak tidur dah. Jadi kalau kita pecah-pecah pun boleh dah, setengah-setengah ni memang hadis tu berlain dah. Biarlah dah. Nak cerita panjang pun dah. Tapi yang pentingnya itulah bentuk doa-doa yang comel. Kalau baca melagu kat berasa jeliga molek dah. Kita berasa kita pun akan menghadap Tuhan. Kita minta Allah apakan dosa kita, minta Allah sayalah kita ni nak. Kita ni banyak dosa, banyak silap, banyak buat benda hak tak kena, tak serupa nak Allah suruh dah. Kita mengharapkan kasih sayang, rahmat daripada Allah lah. Gitulah kita baca doa ni. Okey, lepas tu sedangkan salah satu doa bangun tidur yang terdapat dalam sunnah Nabi, hak pendek sini pun ada hak pendek dia dah. Tadi nak tidur ke? Allahumma bismika ahya wa amut dah. Atau bismika Allahumma ahya wa amut dah. Tu pada dah kalau kira dah. Tapi dia panjang lah hingga gabung berapa hadis. Ni pula kalau kita kira alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatna wa ilaihin nusyur tu pada dah. Tapi doa sini dia pun panjang lagi dah. Dia gabung-gabung dari berapa hadis yang lain dah. Ni doa bangun tidur ya. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatna wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamah والسلطان لله والعزة والقدرة لله أسبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم إني أسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءا أو نجره إلى مسلم فإنك قلت وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وأعوذ بك من شره وشر ما فيه بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Dia gabung ni banyak riwayat. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Kami telah memasuki pagi dan kerajaan adalah milik Allah. Keagungan dan kekuasaan adalah milik Allah.
kemuliaan dan kekuasaan kemuliaan dan kekuasaan adalah milik Allah. Kami telah memasuki pagi dalam keadaan berpijak pada fitrah Islam dan kalimah ikhlas. Dalam keadaan berpijak pada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kita Ibrahim yang lurus. Dan tidaklah dia itu termasuk orang musyrik. Ya Allah, kerana mulah kami memasuki waktu pagi hari, kerana mulah kami memasuki waktu petang hari, kerana mulah kami hidup, kerana mulah kami mati, dan kepada mulah kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu supaya engkau bangkitkan aku pada hari ini kepada segala kebaikan, dan aku berlindung kepadamu agar tidak memperolehi keburukan dalam hari ini atau menimpakan keburukan kepada seorang muslim. Kerana sesungguhnya engkau telah berkata, maksudnya, dan dialah yang telah menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Ya Allah, zat yang membelah pagi hari, zat yang menjadikan malam menjadi hening dan menjadikan matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungan. Aku memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Dengan nama Allah, Masya Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Masya Allah, sungguh setiap nikmat itu berasal dari Allah. Masya Allah, semua kebaikan berada di tangan Allah. Masya Allah, tidak ada yang dapat memalingkan keburukan kecuali Allah. Ya, aku redha Allah sebagai Tuhanku, aku redha Islam sebagai agamaku, dan aku redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabiku. Tuhan kami, kepada mulah kami bertawakal, dan kepada mulah kami kembali. Itulah betul-betul doa yang gabung lah. Cuma dah ni, zaman dah ni ada ulama yang kita kata telah mempermudahkan lah. Iaitu Said Dr. Said Waqaf Al-Qattan. Dia ada buat kitab dia Hisnul Muslim dah. Kitab Hisnul Muslim ni antara kitab yang paling mudah untuk kita amal sunnah-sunnah Nabi yang ringkas-ringkas, yang mudah kita bawa dalam kehidupan kita dah. Jadi orang pergi Mekah haji dulu juga, dia ada sama ibu dia. Dan ni Allah ni dulu lah masa saya pergi haji dulu kau gapo dak tahu dulu berapa 2000 awal gitu dak. Jadi kita pergi tu memang nyebui lah. Tak tahu dah ni bila lagi orang pergi haji dah ni saya dapat tahu. Tapi dulu memang nyebui free dah. Dia Hisnul Muslim. Dan Malaysia ni ada terjemahan Dr. Abdul Basit tu, dia terjemah jugalah Hisnul Muslim lah. Jadi hak tu hak kira mudah untuk kita amalkan zikir-zikir yang sahih, yang sunnah daripada yang sunnah lah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita kata lebih tenang, lebih diyakini lah. Hak doa-doa lain tu boleh lakar, tapi tidak ada jaminan lah. Kita kata nak kata fadilat tertentu tak boleh. Walaupun hebat setara mana tu wali ajar pun dah, tok guru ajar beri ijazah setara mana pun, kita tidak boleh yakin dengan fadilat yang diberikan, kerana benda tu benda ghaib. Hak Nabi ajak ni tak apalah, Nabi memang berhubung terus dengan perkara ghaib. Berhubung dengan Jibril dan Allah SWT tu secara direct tu memang kerjaan Nabi dah. Okey, seterusnya hijab wanita. Tudung ke tutup aurat dah. Ada orang tanya Syekh ni, sebahagian orang mengatakan bahawa wanita yang tidak memakai hijab akan tudung tutup aurat mulut ni akan masuk ke dalam neraka, kerana Islam mengharamkan wanita tidak berhijab. Dan itu artinya seluruh wanita masa sekarang akan masuk ke dalam neraka kerana hijab telah terhapus. Oh, siapa tahap tu masuk neraka belaka tin tak. Zaman dulu Syekh tahun 1990 buku dia ni dak. Jadi sampai tu ramai lah pakai seksikan dah tak. Tak kira Malaysia ke Arab ke supaya dah. Apakah itu benar ni? Syekh jawab, para fuqaha telah menetapkan bahawa semua tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Tu jumhur ulama lah dah. Kerana keduanya itu bukanlah termasuk aurat. Wajah ni dua tapak tangan, dua bukan tapak tangan saja dah. Kaf ni dah, kaf ni. Sehingga pergelangan tangan ni dah. Kaf kata dah. Gitu dah. Jadi itu bukannya aurat lah. Maka orang boleh melihat kepada keduanya apabila terjaga dari fitnah. Kalau tengok muka tentang tangan ni, kalau timbul fitnah tak boleh juga lah. Ada juga, tapi kalau tak timbul fitnah, rasa biasa tak apalah dah. Dalam riwayat yang berasal dari Imam Abu Hanifah, disebutkan bahawa kedua telapak kaki juga bukan termasuk aurat wanita. Jadi orang mazhab Hanafi, dia biasa je kaki nampak dah. Kalau kita pergi Mekah kat tengok pok-pok dia semaya, rutin dia pakai sebar gitu. Ya dak kain tudung pun sebar gitu je dah, kita pakai tudung pergi. Tu comel tak. Dia pakai sebar tu dak. Pos sebar tu tutup kepala rambut.
Lepas tu kaki tu dia pakai kurta. Dia denung dia tak kira jatetin tu lelaki puai dah. Dia pakai jenis pakaian dia tu. Pakaian budaya dia tu kurta dah. Orang alim dia, orang jahil dia suruh pakai waktu belakang dah. Jadi hotel dia pakai jenis gitu juga. Lebih kurang dah. Jadi pok dia ni nampak kaki dah semuanya. Kita mana nampak kaki dah. Tapi tempat dia boleh dah. Mazhab dia boleh dah. Begitu juga dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pun membenarkan juga dah. Itulah kita tengok beberapa pendapat dia. Dalam surah An-Nur ayat 31 yang bermaksud Allah SWT berfirman yang bermaksud, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Tutup dada dah. Jadi kain tudung tu kalau bawah pakai tudung tapi tak tutup dada, tak apa, tak sempurna lah. Pemakai tudung yang kena tutup sampai ke dada dah. Para mufassir dalam memberikan penafsiran mengenai ayat ini mengatakan bahawa haram hukumnya wanita menampakkan perhiasannya yang tersembunyi seperti gelang kaki. Dah. Kita ni kurang dah orang Melayu. Cerita Hindustan tu ada bunyi juga tak? Dulu-dulu tu mungkin ramai lah pakai gelang kaki. Lepas tu kalung, anting dan gelang. Namun diperbolehkan menampakkan perhiasan yang tampak seperti pakaian, celak, cincin dan pewarna dia. Celak ni kadang mengancam juga, tapi sekurang-kurangnya boleh dibenarkan lagi lah. Kecuali timbul fitnah lah dah. Tapi sekali asasnya boleh. Tapi gelar tak boleh tunjuk. Sepatutnya ni gelar apa tunjuk tak? Nak tunjuk gelar banyak ni pakai pas lengan tak? Jadi daripada pergelangan tangan pas siku dah pakai tunjuk dah. Jadi benda tak boleh lah dah. Benda tu susuk kuasa tu dah. Demikian juga dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang bermaksud, hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, tudung dia lah, ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, kerana itu mereka tidaklah diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pakai tudung ni supaya kehormatannya terjaga. Jadi kebiasaannya kita kalau orang tengok orang tu juruh nampaknya tertib, kuranglah orang jaga. Tapi kalau pakai seksi ramai kosek gitulah ni. Zaman dulu pula hamba perempuan, zaman ada hamba dulu, hamba perempuan dia tidak wajib pakai tudung kan. Hak wajibnya wanita merdeka lah. Tu kaedah dia dah. Jadi beberapa perkara. Pertamanya beza antara wanita merdeka dan wanita hamba. Yang keduanya kehormatan dia. Wanita yang pakai molek, tudung molek dah, yang tidak nampak liar. Jadi orang-orang lelaki jalang, lelaki huduh perangan ni tak akan konsep mana. Jangan buat hujah setengah tu you cari peristiwa hak pelik-pelik dah. Dia kata tengah semaya dah, hotel ni pakai tudung ke apa tengah semaya. Lepas tu kena rogo dah. Cerita tu bersejuta dia so payah cari dah. Hak rogo lain ni hak seksi-seksi dah, tapi tak cerita pula dah. Ni bagi-bagi orang-orang yang ada penyakit, dia cari benda hak pelik-pelik lah. Macam orang kata khurafat lah. Benda-benda hak jadi seorang jadi daripada 10,000 dah. Tapi dok bawa modal tu lah, dok kacau. Oh, dia dok jadi dah. Dia dok jadi, dok bawa tu lah. Macam peristiwa di Aceh dulu, iaitu ada orang tu seru Tok Wali gapo dah. Mulia bermukan ke gapo. Tak tahu Tok Wali mana seru, lepas tu mari perahu dah. Orang ingat dia seorang seru. Ramai seru dah. Daripada beribu-ribu juta tu, dia jadi lepas duk suruh patah nangis suruh nama Tok Wali tu jadi dah. Benda-benda khurafat karut ni buah-buah tu lah, benda-benda yang jadi you buat kaedah dah. Sebagaimana ayat sebelumnya, ayat ini juga menyeru kaum muslimin, kaum wanita untuk menutup auratnya dan melarang mereka menampakkan anggota tubuhnya. Allah Azza wa Jalla telah berfirman kepada para isteri Nabi SAW. Maksudnya, hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Surah Ahzab ayat 33. Tadi tambah-tambah isteri Nabi kena lebih tinggi hijab dia tu dah. Dia tak boleh pergi ikut sikot dia. Dan dia pula itulah isteri Nabi lagi lah. Isteri orang lain ni ada setengah lama kata serupa, ada setengah lama kata tidak serupa dah. Dia beza sikit. Isteri Nabi ni special kes, dia lebih hijab je memang betul dia kena tutup muka gapo dah. Apakah purdah ni hanyalah diwajibkan pada isteri Nabi dah. Hak lain tu wanita mukmin lain tidak sampai tahap tu. Okey. Masih dalam surah Al-Ahzab, Allah SWT berfirman kepada kaum muslimin mengenai para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan bila kamu meminta suatu keperluan kepada mereka, yang isteri-isteri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir surah Ahzab ayat 3. Ayat ni pun terai ayat kepada isteri Nabi dah. Bukan kepada semua isteri orang beriman dah. Pada isteri Nabi. Minta pada belakang tabir dah. Isteri-isteri Nabi adalah para ummul mukminin. Mereka adalah contoh paling utama bagi kaum wanita mukmin. Tidak disangsikan lagi bahawa apabila seorang muslimah yang telah balik membuka auratnya dengan sengaja di depan lelaki yang asing, yakni bukan muhrim, maka dia telah melakukan dosa yang akan mengakibatkan siksa Allah baginya. Waktu biasalah buat dosa gagal-gapo, termasuklah dosa buka aurat dah. Dosa lain pun kena azab juga. Dosa buka aurat pun serupa dah. Kecuali apabila kemudian dia menyesal dan memohon ampunan kepada Tuhannya atas perbuatannya itu dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi, barulah dosa ini diampunkan dah. Jadi orang ni secara asas kita ajak zina masuk neraka, tu buka aurat masuk neraka tu kaedah umum. Kita bukan tuju ke individu. Individu tertentu tu dia ada buat kebaikan dia. Dan mungkin lepas ni bertaubat. Kita tak boleh nak hukum mudah-mudah orang tertentu dah. Siapa-siapa pun dah. Bahkan orang kafir pun, hak kata-kata kafir ni belum tentu masuk neraka ni. Mungkin dia dekat nak mati dia berucap masuk Islam, mana tahu dah. Tapi kaedah umum kita kena kata. Orang berzina ni masuk neraka, orang tak tutup aurat ni boleh masuk neraka, tu perkara umum. Dipanggil bukan menghukum individu, menyatakan hukum asal dah. Kalau dia mati dekat dia tidak bertaubat dan tidak ada benda yang boleh amalan yang boleh mengatasi dosa dia tu, mungkin dia masuk neraka sungguh lah. Gitulah kaedah dia lah. Kerana sesungguhnya Allah SWT adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hak tu kita kena faham dah. Allah ni maha pengampun. Kita jangan terutama jangan jatuh hukum untuk orang lain dah. Beringat untuk diri kita. Baca hadis, baca Quran apa ni. Tuju kita dulu. Ni baca hadis nak kata orang ni. Oh ni dosa. Tutup aurat. Orang ni berat ni masuk neraka. Baca hadis apa tujulah ke orang lain dah. Bukanlah kita. Tu bahayalah dah. Tidaklah mudah untuk menyetujui pendapat yang mengatakan bahawa semua wanita sudah tidak menjaga kehormatan dan tidak menutup aurat sebagaimana diperintahkan oleh agama. Ni pun walaupun ramah mesti ada hak juru lah. Tapi dia buat apa? Hak modal kata habis dah orang ni. Walaupun majoriti ramah pun dia kata habis dah, padahalnya ada lagi hak juru dah. Masih terdapat para wanita utama yang menjaga hak Allah SWT dalam hal ini. Walaupun sedikit jumlahnya zaman dulu kan. Zaman dulu kita tahu sendiri lah, sekolah Arab pun pakai skah je, ustazah dia dah. Budak-budak sekolah agama dulu dah. Padahal ustaz zaman tu alim lagi pada ustaz lah ni. Iqra' kemah benar bahasa Arab ni dalam mana dak. Pasal zaman dulu tak sibuk dah kenal dak. Bahasa Arab inahu surah tinggi benar dah. Zaman dulu lah. Tapi bila-bila gitu pun bukan budaya masyarakat Masa tu dia pengaruh putih penjajah yang kuat sehingga orang Tino pun sekolah Arab, sekolah ustazah pun pakai skah. Sekolah apa? Sains, sekolah bukan sekolah Arab kak. Pakai skop nak. Faris Petra tu pakai skop. Zaman dulu dah. Tahun 80-an, 70-an, 80-an tu. Tak apalah tu cerita dulu. Jadi zaman Syekh ni pun 90-an gitu lebih kurang hadis kitab juga ni. Memang gitulah nampaknya. Tapi secara umum ada lagi hak juru, jangan nak kata semua jenis gitu berlaku dah. Suatu kebenaran tidak akan berubah menjadi kebatilan walaupun sedikit pengikutnya mentai-mentai lah masa tu. Pengaruh benda karut ni besar sehingga wanita ramah atau aurat kita tak boleh hujah dah. Dia kata tak dosa dah pakai gitu berlaku dah. Tak boleh kata gitu dah. Kena ikut Al-Quran Sunnah lah. Begitu juga kebatilan tidak akan berubah menjadi kebenaran walaupun begitu banyak pengikutnya. Dia bila salah lah. Walaupun pengikut ramah, walaupun orang tu alim dah. Ada salah ulama besar ni tak? Ada tersilap, kita tak boleh pakai lah. Jasa ni yang baik, yang banyak tu kita pujilah, kita hormati dia. Tapi tidak bermakna segala perkara yang keluar daripada mulut dia, apa yang dia tulis tu, semua kita pakai. Dia bukan manusia juga. Kita ni masalah setengah jumpa pada kitab, kan pegang lebih pada Al-Quran Sunnah setengah-setengah orang tu lah dah. Jadi kita kena tengok yang mana sesuai dengan Al-Quran Sunnah, kita pakai. Yang mana tak sesuai ataupun silap, kita kata kita bukan kata ulama tu dia tersilap. Kadang-kadang siapa nyalin ni pun silap dah. Orang pentahkik kita ni, Dr. Abdul Basit, gapo musyrik pondok Sungai Duri tu cerita dia. Kadang-kadang orang besar ni dak. Ulama dia tahkik kitab gapo dah. Bukan Rafi'i gapo dah. Gapo dah Syekh gapo dah ulama besar masa Syafi'i lah. Kitab yang besar dah. Kalau bagi PhD tu 30
3 kitab dia tu 30 orang boleh buat PhD, tesis PhD. So kitab dia saja dah. Nak jadi kalau jenis tesis PhD, jenis tahqiq kitab ni 30 orang boleh bagi PhD. Nak jadi alim kan tak? Tapi kitab dia punya hebat pun, kata banyak juga jumpa Quran pun salah, bukan hadisnya dah. Quran pun salah. Salah tu tahu dia salah. Kau penyalin dia salah. Kau moga nak sapa kita mungkin ada penyalin lain pula salin dah. Kemungkinan itu adalah apa-apa pun kita kena betul lah. Tak boleh kita kata tak mungkin salah tak guru kita. Itulah itu manusia nak gano dah. Jadi gitulah, benda batin, benda silap bukan individu, tak kira individu baik setang mana pun, kita benda tu tak boleh pakai lah. Gitulah dah. Bukan sebagai body dia dah. Dia manusia mungkin silap gitulah. Begitu juga kebatilan tidak akan berubah menjadi kebenaran walaupun begitu banyak pengikutnya. Sekarang sudah tiba waktunya bagi muslimah untuk tidak menampakkan sesuatu yang sudah melewati batas yang telah ditetapkan oleh agama dan sudah menjadi sesuatu yang tidak sesuai lagi dengan dasar-dasar agama dan ajaran-ajaran syariat. Benda tu agama lari, tak boleh buat lah. Walaupun trend ataupun model masa tu jenis gitu dah. Tu pun masalah juga trend. Lepas tu dah ni orang kata hijabista. Jenis fashion pakai tudung. Fashion pun ni ingatlah jangan lebih hak. Ni masalah siapa setengah tu fashion tu tak tutup dada kau. Tu benda-benda yang kita kata merosakkan konsep hijab yang asal, konsep tata aurat yang asal. Tata aurat ni bukan pakai tudung dah. Tata aurat ni tutup bahagian disuruh syariat. Tutup bukan pakai tudung, setengah tu pakai tudung lah. Tapi pakai seluar jin ketat dah. Ni pun banyak laku dah. Kadang-kadang anak terlebar, anak tok ustaz pun ada dah. Pakai seluar jin ketat dah. Jadi orang pakai piah orang apa pun kena nasihat lah kan anak dia tak boleh pakai seluar ketat. Dia bukan seluar jin, masalah seluar tu ketat. Tapi seluar jin tu memang ketat. Tak ada hak longgar, kita tak jumpa lagi seluar jin tak ketat dah. Lagi perempuan seluar jin rotin tu lagi ketat kan, kita peliknya bukan seluar jin wajah atas, seluar jin wajah atas pun ketat dah dah. Seluar jin rotin tu lagi ketat, dia lagi buat kecil dah. Jadi lagilah tidak menutup aurat dah. Menampakkan bentuk tubuh. Benda tu kena tegur lakulah dah. Jangan duk kira orang ramai pakai tu. Tu anak ustaz tu, anak tu email ke anak terlebar beratlah kita dah. Jadi kita main berhujah gitu. Sebenarnya kita bukan membaik pulih masyarakat, kita merosakkan lagi. Nyanyi ke tu ustaz tu boleh dosa juga dia, boleh topeng. Pak contoh kat orang dah. Kita sebutlah contoh tu kan. Kita kena baki dah, kita saling nasihati, mungkin tersilap pandai kadang-kadang. Kadang bukanlah nak salah orang tok email tok lebar tok gapo tu dah. Tu ustaz. Kadang fashion tu kuat pengaruh dia dah. Media masa ni kuat kan. Nak gano dah. Jadi kita pakai saling menasihati dah dah. Seterusnya memasakkan diri dalam pengobatan. Nah, ada orang tanya Syekh, ada seorang yang tidak ahli dalam urusan agama. Dan dari sisi ilmu kedokteran juga tidak memperoleh izin untuk melakukan pengobatan. Dia tu agama pun tak berapa kemah mana. Bahagian kedokteran perubatan pun dia tak kemah mana, mengaji sikit-sikit dah. Lepas tu nak berubah orang dah. Namun dia tetap melakukan praktik pengobatan terhadap sebahagian orang. Apakah itu dibolehkan baginya? Jadi Syekh jawab, pengobatan adalah satu tugas yang mulia dan penting. Seorang tidak dapat melakukan tugas tersebut secara baik dan benar kecuali jika dia seorang yang punya keahlian dalam bidang itu dah. Jadi dia kena mahir dulu dah. Oleh kerana itu, negara-negara di zaman moden ini sepakat bahawa praktik pengobatan dan penyembuhan hanya boleh dilakukan oleh para doktor yang telah mempelajari berbagai-bagai macam penyakit, berbagai-bagai macam ubat dan metod-metod, cara-cara, teknik-teknik, kaedah penyembuhan. So, kau lah. Pertama kena ngaji ikut selibus, ikut sistem dia lah. Biar betul mahir. So, lagi, kemahiran ni kena bina. Doktor-doktor jangan ditakut yang lama lah. Mengaji 4 tahun, 5 tahun universiti tu ilmu asas. Kata ilmu alak dah, ilmu alak. Jadi dia apa begitu je, engineer ke doktor ke farmasi ke ataupun ustaz ke bidang agama, takhasus bidang agama pun. Semua tu ilmu yang belajar di universiti tu kena ingat itu adalah ilmu alat. Ilmu kita nak macam ilmu lesen lah, kita ilmu boleh bawa kereta, lesen bawa kereta dah. Tapi kemahiran tu kena bina. Kena bawa kereta sama. Kalau ambil lesen kereta, tak bawa kereta, jadi tak pandai juga atas jalan tak. Kekok lagi dah. Tambah-tambah lah bidang lain tu, ke doktor ke, gapo ke, kena upgrade sama ilmu. Buat kaji lah. Jangan dia pakai ubat penado sama dah. Walaupun belajar doktor dah, kadang-kadang belajar ni gitulah.
Ada setengah-setengah je tu. Ngapa habis PSO jadi hilang ilmu. Jadi kena asas sama, dah. Macam ngapa Quran juga. Kena ulang, kena baca dan semaya baru mudah ingat ni. Begitu juga bidang-bidang perubatan ni kena upgrade sama. Jadi gitulah. Kalau ambil engineer apa tak? Ambil engineer apa kalau dia duk main apa? Tinggal tak? Kalau engineer masuk kilang, pulas skru kata, buat macam technician dia akan kembali ilmu tu. Nah. Tapi kalau dia main atas kertas saja, kurang lagi tak? Kurang lah. Kurang kembali. Tambah-tambah tukar kerja lain tak? Kerja dia cikgu ke apa? Kau hilang lah. Kalau tidak praktik dah ilmu engineer dia lah. Begitulah. Bidang-bidang lain pun kita. Bidang ustaz pun, bidang agama. Klik mesin, klik mana pun. Tak ngajar ke apa. Tak buka kitab dah. Main tak ngaji you dulu tak. Tak terbuka pula pendapat lain ke pandangan ulama lain tu. Terbuka pula. Jadilah sekali. Jeng gitu tak. Jadi tak kembali ilmu. Jadi kena upgrade bina kemahiran. Bukan kemahiran ketika belajar saja. Kemahiran tu masa bekerja pun kena pandai lah. Bina kemahiran. Cari maklumat-maklumat baru lah. Cari kaedah-kaedah baru. Okey, bahkan akhir-akhir ini negara-negara di dunia sepakat bahawa terdapat bermacam-macam spesialisasi. Spesialis lah. Yang menyangkut cabai-cabai ilmu kedoktoran. Semakin lama moden ni. Dia lebih terkhusus. Lebih spesialis dah. Jadi siapa spesialis tu dia tak mahal langsung bidang lain dah. Bukan bidang kedoktoran saja. Doktor pun gitulah. Ada doktor tu dia mahal hebat telinga saja. Dia ada dulu doktor telinga saja. Doktor mata saja. Doktor psikologi, psikologi dia. Dia ambil bidang tu di universiti dah. Jadi doktor lain tak erti dah. Pasal dia macam dah spesialis tu dah. Itulah yang jadi dah ni. Begitu juga bidang agama. Bidang agama pun ada terkhusus dah. Kita dah ni ustaz kat. Habis kau tanya ustaz dah. Ustaz bidang syariah lain, usuluddin lain, tapi tanya belakang. Dia ustaz tu ngaji waktu gak tanya habislah semua kau tanya dah. Nak gana dah. Tapi sebenarnya semua tu ada kemahiran masing-masing dah. Ini adalah doktor spesialis mata yang kata dah. Sementara itu adalah doktor spesialis hidung saja, spesialis telinga saja dan spesialis tenggorokan dah. Tekak lah tak. Saluran tekak tu saja dah. Ini adalah doktor spesialis penyakit dada saja. Macam-macam lah doktor dah. Sementara itu adalah doktor spesialis penyakit dalam saja dah. Ini adalah doktor spesialis kulit. Sedangkan yang lain adalah doktor spesialis penyakit kewanitaan saja. Demikianlah seterusnya. Dari dasar-dasar ajaran Islam kita mengetahui bahawa spesialisasi seperti ini adalah sesuatu yang harus dijalankan. Boleh dah. Jadi kita nak suruh orang tu mahir ni, kita boleh fokuskan dia kepada ilmu tertentu dah. Nak suruh mahir baik kereta, nak cara kereta saja ni, nak cara benda lain, nak letek, nak baik kereta lagi dia tak ada mahir lah. Sehingga kita dapat menghilangkan berbagai macam bahaya dari manusia dan memberikan manfaat bagi mereka. Jadi, spesialis kedoktoran ke apa, gitulah. Lebih aja sebab dia jadi mahir. Salah satu hadis Nabi SAW mengatakan, tidak boleh ada bahaya dan kesempitan. Tidak diragukan lagi bahawa orang yang mengaku sebagai doktor dan melakukan praktik kedoktoran tanpa pengetahuan dan keahlian, berarti tengah menggiring hidup dan kesihatan seorang kepada bahaya dan kesulitan. Jadi orang yang berpandai sikit, tak mahir benar, dia boleh membahaya pesakit-pesakit dia. Agama Islam dalam prinsip-prinsip umum ajaran mengatakan bahaya dan kesulitan tersingkir. Ad-darurah, apa dah ingat dah. La darurah wal darurah. Dia banyak lagi kaedah-kaedah fiqh, bahaya dan kesulitan mesti disingkirkan. Jika pemerintah menetapkan peraturan yang melarang orang-orang yang bodoh dan orang yang mengaku ahli dalam kedoktoran untuk tidak melakukan praktik pengobatan atas dasar kebodohan, maka langkah tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan agama. Jadi kalau pemerintah dia sekat ke, dia bilasing ke, ataupun dia iktiraf orang ni boleh mengubah ke tidak, jadi dia benda gitu, kalau ada sistemnya baguslah. Untuk keselamatan rakyat, ramallah dah. Rasulullah SAW juga mengatakan, segala sesuatu itu dipermudahkan bagi peruntukannya. Maksud, kita dapat faham hadis ini secara umum bahawa kemampuan dan keahlian manusia berbeza-beza. Dengan kemampuan dan keahlian yang berbeza-beza itu, maka berbeza-beza pula lah kecenderungannya, area kegiatannya dan spesialisasi mereka. Seorang doktor, area kegiatannya adalah melakukan pengobatan. Seorang ulama agama, area kegiatannya adalah memberikan fatwa. Seorang engineer, lahan garapannya adalah dalam bidang pembuatan bangunan-bangunan. Seorang hakim mempunyai tugas menyelesaikan berbagai-bagai macam persengketaannya.
Begitulah seterusnya, jika ada seorang yang memasuki bidang yang tidak diketahui dan dikuasainya dengan baik, maka dia akan jatuh kepada bahaya dan kesalahan. Rasulullah SAW juga bersabda mafhumnya, sungguhnya Allah mencintai seorang di antaramu yang jika mengerjakan suatu pekerjaan, ia melakukan pekerjaan itu dengan sempurna. Idza amala amalan ayyakunahu dah. Jika dia buat satu amalan, dia akan kerja dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, itqan. Seorang manusia tidak akan dapat secara sempurna melakukan praktik pengobatan kecuali jika sudah mempelajari ilmu kedoktoran yang berbicara mengenai kehidupan, kesihatan dan susunan tubuh manusia. Baik mengenai tulang dan darah, organ-organ tubuh, otot-otot, saraf-saraf dan sebagainya. Seorang yang hendak melakukan praktik kedoktoran mestilah mempelajari dahulu hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kedoktoran, sehingga dia dapat melakukan pekerjaannya itu dengan sempurna sebagaimana telah dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Itulah lah. Macam-macam lah. Gambar ni kita tengok semakin dunia ke, dia nak semakin specialist nak. Dia tak beri manusia ni ngaji banyak sangat satu bidang, dia pecah. Kedoktoran pun ada anak murid tu yang ngaji dulu tak. Dia tu daripada sekolah tu dia pergi masuk ni lah, ambil matrikulasi universiti. Ambil bidangnya kot doktor bahagian telinga je spesialis dia. Dia kata tanya benda lain tak tahu sekarang. Kata lebih kurang gitu lah, kata tak tahu lah, tak mahir lah, mungkin tak tahu langsung. Tapi boleh kata gitu dia kata dak. Memang spesialis telinga dia kata dah. Jadi kenapa yang ambil bidang tu? Dia kata mudah nak masuk. Kalau nak ambil kedoktoran hak umum, orang ramai berebut dah. Lepas tu nak payuh, nak result tinggi sangat. Lepas tu pengaji pun payuh dah. Nak lepas pun payuh, macam-macam masalah dah. Jadi yang ambil bidang kedoktoran tu habis ngaji kerja sebagai doktor, gaji serupa dengan doktor biasa. Dah, itu nak ceritanya dah. Jadi semakin lama tu semakin banyak bidang agama pun duk. Dia semakin kecil, dakwah pecah lagi kecil dah. Jadi tak kata tidak tak mahir semua sekali dah. Oleh sebab itu tak pelik kita tengok yang bukan bidang agama pun cikgu kau, kapten kau kadang-kadang menulis dengan baik, bercakap bidang agama dengan baik kerana bukanlah baik sangat pun dah. Dan kadang-kadang dengan ustaz tertentu tu baik dia. Nak gana dah. Kerana setengah ustaz tu dia spesialis sangat bidang tertentu dah. Nak gana gitulah dunia kan gitu keadaan. Jadi apa-apa pun yang pentingnya jadi orang kalau nak terlibat bidang nak berubah orang ni biar mahir itulah dah. Dia mahir tu gini lah. Ada orang mahir bahagian nguruk. Tukar urut ni kadang besar daripada doktor dah. Dia tahu orang ni mana, orang ni mana dah. Orang jatuh kat mana, orang ni mana dah. Kalau sumbak darah sini dia boleh royak orang ni lah sumbak ni jatuh ni dah. Dia boleh cek dah. Jadi kemahiran dia. Tapi bahan yang orang lah pakar juga mengalahkan doktornya. Walaupun kita kata tak ada gaji besar, tapi nguruk dia banyak juga, boleh beratus-ratus juga sehari dah. Tapi nak yang bunyinya kemahiran dia tu tinggi lebih bahagia orang dia. Imam Abu Daud, Nasa'i dan Ibn Majah telah meriwayatkan dari Umar bin Shu'aib, dari bapaknya, dari datuknya, dari Rasulullah SAW, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya. Barang siapa yang melakukan pengobatan dan sebelumnya tidak diketahui dia suka mengobati, maka dia bertanggungjawab. Dia berubat, lepas tu sebelum ni dia tidak suka lah, bukan beri. Ini pun nyakit juga tak? Kalau ambil bidang kedoktoran, tapi dia ni tak minat ke pandangan je. Ini permasalah. Dia pun jadi tekanan tak? Dia pandai saja tapi jiwa je bukan jiwa kedoktoran, bukan jiwa suka berubat orang dah. Tu jadi tekanan bagi doktor tu sendiri pun jadi tekanan dah. Jadi dia kena minat dulu. Dia kena ada kandok. Dia ada kandok walaupun bukan bidang ngaji asal hak tu pun dia cepat pandai dah. Tapi kalau tak kandok, ambillah bidang tu, klik-klik jadi doktor kau, klik-klik jadi engineer, klik-klik jadi ustaz kau. Dia tidak mengembang, ilmu dia tak gembang, main tahap dulu. Pasal tak minat, nak PSO, lepas PSO, mengapa sikit lepas dah. Maksudnya barang siapa yang melakukan praktik pengobatan sementara dia tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian yang cukup dalam bidang ini, maka dia melakukan kesalahan dan mestilah menanggung akibat buruk dari perbuatannya itu. Kalau dia tidak mahir, tak ada kelayakan. Kalau zaman lalu ni ada pengiktirafan tertentu baru boleh berubat. Kalau tak ada, tidak berubat, ada apa? Bencana, ada maksudnya kecelakaan yang berlaku, maka boleh kena samil lah zaman lalu ni. Zaman samil menyamil. Boleh samil dah. Khalifah Rashidin yang kelima, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, telah meriwayatkan hadis di atas dengan riwayat lain. Maksudnya Rasulullah SAW telah bersabda, mafhumnya doktor mana pun tabib
Doktor mana pun yang melakukan praktik pengobatan di mana sebelumnya tidak diketahui dia melakukan pengobatan, lalu kemudian dia menyengsarakan, maka dia mestilah bertanggungjawab. Tiba orang tu jadi kau sakit, kau berat penyakit dia bertanggungjawab lah. Kena bayar denda ke apa, ikutlah tak. Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani yang wafat pada tahun 1255 Hijriah dalam kitabnya Nailul Awtar. Nailul Awtar ni kitab syarah kepada hadis hukum. Hadis hukum kitab Muntaqa Ibn Taymiyah lah dah. Ibn Taymiyah ada buat kitab hadis hukum. Macam Ibn Hajar lah. Ibn Hajar Al-Asqalani buat kitab Bulughul Maram. Dia ni peringkat awal lagi. Muntaqa Ibn Taymiyah buat kitab Muntaqa tu kitab hadis-hadis hukum. Lepas tu Nailul Awtar ni syarah bagi kitab hadis-hadis hukum yang tulis oleh Ibn Taymiyah ni. Ini suhulah. Dia kata kitab Nailul Awtar ni memberi bicara mengenai hadis tersebut sebagai berikut. Dia katakan hadis tersebut mengandungi dalil yang mengatakan bahawa orang yang melakukan praktik kedoktoran mestilah bertanggungjawab terhadap akibat yang muncul dari kejahatan pengobatannya. Adapun orang yang diketahui bahawa dia seorang doktor, maka dia tidak menanggung akibat yang muncul dari pengobatannya. Dia terkena ada kemahiran, ada spesialis dah. Ada dia ada lesen kita kata dah. Kerana dia mengetahui sebab-sebab penyakit dan ubat penyembuhannya, dia mempunyai guru-guru yang ahli dalam bidang ini yang telah memberikan ijazah dan kesaksian bahawa dia seorang yang mempunyai keahlian dalam bidang kedoktoran. Ada CJ ke apa memang kata lepas dah. Pengajian dia dah, diiktiraf dah. Dan mereka juga telah membolehkannya secara langsung melakukan praktik. Dia ada CJ, ada bukti ke apa, dan dia boleh pengamal perubatan, boleh berubat. Tiba-tiba jadi kecelakaan juga, dia dimaafkan lah kerana dia telah ikut selera yang betul dah. Seorang doktor ahli sekiranya melakukan pengobatan namun tidak berhasil, tidak mesti bertanggungjawab atas kegagalannya itu. Kerana dia telah menggerahkan segenap usahanya, ilmunya dan kemampuannya. Adapun tidak sembuh pesakit bukanlah kerananya. Namun orang yang mengaku sebagai doktor mestilah menanggung akibat yang disebabkan pengobatannya terhadap bidangnya, bukan keahliannya. Tapi kalau orang bukan doktor ataupun tidak ada sijil ke apa, mengaku doktor, kalau ada kes ke apa, boleh diambil tindakan lah. Di segi undang-undang dah. Gitulah keadaannya dah. Sekadar itulah perbincangan kita hari ni. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah wahamdika, subhanakallah wahamdika, subhanakallah wahamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.